Okey. Jadi ayah dia membahagikan wang faedah daripada simpanannya sebanyak berapa ringgit tadi? RM6,150.40 sama banyak kepada 6 orang. 6 ni maksudnya dibagikan kepada berapa kumpulan. Jadi kat sini ada 6 orang anaknya dan setiap seorang mendapat RM1,025.40. Okey? Baik, kita cuba nak tengok awak semua reka cerita untuk 3 ayat matematik ni. Saya tengok siapa yang boleh reka cerita dengan tepat. Okay, kita mulakan dengan A. Mulakan dengan A. Jadi siapa yang nak reka cerita dia boleh type dekat chat. Lepas tu nanti kita baca sama-sama. Macam mana cerita dia, betul ke tidak. Okay, kalau tolak, sini cerita dia operasi tolak. Jadi awak buatlah cerita apa biasa kalau tolak. Kita membeli barang, betul? Ataupun kita derma duit kita. Okay, daripada banyak tinggal sikit. Apa lagi cerita yang melibatkan tolak? Beli barang, beri orang, apa lagi? Bayar bil, macam-macam boleh. Cuba siapa ada idea? 3 dari 5 ni pandai-pandai ni. Nak tengok idea awak membuat satu cerita matematik. Tulis je tak apa, tak ada masalah. Awak salah kau betul ke janji awak berani nak bercerita. Okay, saya baca dekat chat ni. Tengok siapa dulu yang cerita dah siap. Fikir idea. Cikgu kena kira lah cikgu. Tak payah kira, kan dia dah kirakan ni. Awak buat cerita je. Dia dah siap kira, dah siap ada jawapan kan. Awak hanya buat cerita je. Cerita tolak dulu yang A ni. RM7,618.90 tolak RM3,400.50 sama dengan RM4,151.40. Okay. Siapa nak cuba dia? Saya tengok ada tengah menaik tu. Kalau awak nak tulis pun boleh. Nanti bila dah tulis, boleh bacakan. Boleh bacakan cerita awak. Kan awak malas nak type kan, awak boleh tulis dekat buku, lepas tu awak boleh ceritakan nanti. Boleh buka mikrofon dan bacakan cerita awak. Tak tahu nak reka cerita. Sebab tu kena fikir. Benda-benda ni kita kena berfikir. Kan? Cuba fikir situasi mana dalam aktiviti harian kita yang melibatkan wang kita dari banyak jadi sikit. Terutamanya yang ribu-ribu macam ni. Cuba fikir. Apakah contohnya? Contoh yang paling jelas ialah kita beli barang lah kan. Saya masih menunggu. Siapa nak cuba? Naufal nak cuba? Jangan sengih Naufal. Cuba buat. Nak terus cakap boleh. Dia tak tulis. Dia tak type. Tapi nak terus cakap dia. Boleh. On microphone lepas tu bagi tahu je. Cerita je. Dia macam pernah dengar bercerita lah. Buat cerita je. Ni, Daniel Seraya ni. Dia suka bercerita. Nak dengar bercerita. Cepat. Ni saya bagi peluang bercerita ni. Dia pun senyap je. Baik, saya bagi satu contoh. Contoh lah. Paling senang. Kita contoh simpanan dalam bank. Simpanan dalam
bank. Saya ada menyimpan sebanyak RM7,618.90 di dalam bank. Saya mengeluarkan sebanyak RM3,427.50 untuk membeli, contohnya untuk membeli sebuah komputer. Jadi baki simpanan saya di dalam bank ialah RM4,191.40. Itu contohlah. Nampak tak? Awak simpan dalam bank, awak keluarkan duit awak tu untuk beli komputer. Jadi yang tinggal dalam bank tu dia makin sedikit. RM4,191.40. Itu satu contoh cerita. Dia tak suruh awak kira pun. Dia suruh awak cerita je. Ada yang nak buat? Ada nak cuba? Okey, saya guna untuk pelaburan Adam. Macam mana cerita dia, Adam? Kalau awak tak nak tulis, awak cakap je. Biar semua dengar terus. Awak cerita je dekat mikrofon tu. Dan ni, cerita awak tak habis ni. Baru 2 baris je. Tak susah pun Adam. Cerita ni tak susah. Sebab dia dah siap semua jawapan. Awak bukan kira pun. Awak cerita je. Saya dah bagi satu contoh tadi. Okay. Ada contoh lain tak? Saya nak satu contoh je lagi sebelum kita pergi ke soalan seterusnya. Siapa buka mikrofon tu mesti nak cerita. Alia Damia. Alia Damia cakap ke? Tak ada. Okey, dah ada. Kita tengok. Kak Ed. Okay, Kak Ed punya cerita. Cik Ahmad membeli barang sebanyak kesemua duit dia. Baru ada 2 nombor dekat situ Kak Ed dalam cerita awak. Cerita awak mesti ada ketiga-tiga nombor. RM7,618.90 tu kat mana? Baru 2 nombor. Dalam mana-mana cerita matematik dan sekurang-kurangnya mesti ada 3 nombor. Kalau tidak cerita dia tergantung. Okeylah, tak apa. Nanti ambil masa yang lama pula ni. Alright. Azra Dawisha daripada dia saya nampak keluar masuk. Lain internet slow Azra. Azra Dawisha pada awal tu tengok keluar masuk kan. Lain internet problem tu. Okay, tak apa. Nanti masa latihan dalam buku aktiviti must make sure awak buat cerita lah, ada masa kan. Okay, yang kedua ni soalan darab. 8 darab RM560 sama dengan RM4,480. Jadi saya bantu awak dekat sini macam mana kita nak reka cerita tentang darab ni. Okay, kalau awak boleh nampak dekat skrin ni. Okay. Jadi dekat situ ada 3 nombor, 8, 560, 4,480. Macam saya kata, dalam cerita ni awak mesti ada ketiga-tiga nombor ni. Okey, jadi biasanya bila darab, awak beli barang yang sama tu banyak. Macam atas tadi ialah dia beli jam. Dia beli jam. Jadi awak boleh je tiru cerita ni sebenarnya. Boleh je tiru. Okey? Seutas jam tangan berharga RM560. Ataupun katalah RM560 tak logik. Kita katalah kita beli basikal. Sebuah basikal berharga RM560. Itu cerita awak
Mahalnya cikgu. Basikal sekarang kan mahal. Awak tengok yang orang kayu. Tu yang murah tu biasanya basikal kan ribu-ribu. Tanyalah siapa tahu kat rumah awak ni mesti ada basikal mahal-mahal. Ayah dia cycling. Kan? Ada. Ada, saya tahu. Mesti ribu-ribu punya. 500 ni kira murah sebenarnya basikal tu. Okey, katalah kita beli basikal murah je. Okey. Sebuah basikal berharga RM560. Okey, katalah Adam. Adam membeli 6 buah basikal. Oh, Adam beli 6. Kan? Adam membeli 6 buah basikal. Jadi, jumlah bayarannya ialah, macam itulah. Jumlah bayarannya ialah RM4,480. Itulah cerita dia. Nampak? Jadi mudah je sebenarnya. Kalau darab ni, maksudnya awak beli barang yang sama, harga dia pun sama, tapi beli beberapa buah. Tapi logiklah dengan harga barang tu. Janganlah RM560 tu sebatang pensel. Kan? Ada membeli sebatang pensel. Sebatang pensel berharga RM560. Mahalnya pensel. Pensel dibuat daripada apa tu? Emas. Kan? Belian. Yang sesuai. Jadi RM560 ni biasanya basikal lah. Basikal. Yang bawah pula soalan bahagi. Soalan bahagi maksudnya awak ada duit dan awak bahagi-bahagi. Katalah, ambil contoh macam ni, cerita dia dah ada kat sini. Nampak ni? Ayah membahagikan wang faedah daripada simpanannya sebanyak, awak gantilah, RM4,293.50. Kan? Ataupun awak boleh tukar cerita ni. Ayah membahagikan wang keuntungan perniagaannya. Katalah ayah awak berniaga kan, lepas tu dapat untung banyak. Wang keuntungan perniagaannya sebanyak RM4,293.50 sama banyak kepada 5 orang pekerjanya. Katalah ayah awak dapat untung, pekerja dia ada 5 orang. Kan? Sama banyak kepada 5 orang pekerjanya. Sebab bahagi 5 kan? Bahagi 5. Jadi, setiap pekerja mendapat RM858.70. Macam tu cerita dia. Okey? Jadi, boleh je gubah-gubah daripada cerita yang dah ada dalam buku teks ni, awak ubah sedikit-sedikit. Dah jadi cerita. Sebenarnya banyak idea untuk bercerita ni. Kan? Macam bahagi ni pun. Ayah boleh bahagi duit ke anak-anak dia. Awak boleh bahagi duit ke kawan-kawan. Lain tak okey? Tak apa Ramzan. Tengok mana yang boleh Ramzan. Kalau lain internet ni saya tak boleh kawal. Siapa nak tanya? Siapa nak? Yang ni kena buat reka cerita ya cikgu. Ya, reka cerita. Nanti dalam buku aktiviti nanti ada buat. Apa? Buat dalam buku aktiviti nanti. Saya nak. Apa dia? Apa dia, Nish? Kalau tak okey, pergi keluar. Luar hujan sekarang ni. Okey, Danish, bila kita reka cerita, saya nampak dia awak send awak punya cerita tadi kita tak ada tolak, tak ada sama dengan tu, tak ada. Tolak ke sama dengan ke, tak ada. Bila cerita ni, dia cerita je, ayat je. Ayat sahaja. Dia tak ada tolak, tak ada sama dengan. Tolak tu kita gantikan dengan perkataan. Sama dengan apa, kita gantikan dengan perkataan. Yang ada nombor-nombor je. Okey, Danish. Itu maksudnya cerita. Itu maksudnya cerita. Baik. Seterusnya kita pergi ke menyelesaikan masalah. Tadi bercerita awak tak boleh buat kan? Dah bagi jawapan pun tak boleh buat. Okey, sekarang ni awak kena kira pula. Yang ni dia tak ada jawapan. Awak kena kira. Okey. Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang. Okey, tak apa. Yang ni macam biasa kita akan perhatikan kepada kata kunci. Bukan pekat. Ramzan punya line tak cantik. Jadi dia sekat-sekat. Dia sekat-sekat line internet pagi ni. Mungkin kat kawasan rumah dia tak berapa elok line. Tak apa. Tak apa Ramzan. Mana yang boleh je. Kalau tak boleh nanti awak tengok rakaman balik.
Okey, ni kawan-kawan awak dia pergi ke kedai menjual peralatan komputer. Jadi mereka ingin membeli peralatan-peralatan kat situlah. Jadi kalau lihat peralatan dia mahal Jadi kat sini kita lihat kawan awak dia tengok pencetak ataupun printer. Harga mesin pencetak ini RM429.99. Harga komputer riba pula 3 kali harga mesin pencetak. Okey. Berdasarkan perbualan di atas, berapakah harga komputer riba? Laptop. Komputer riba ni laptop lah. Okey. Jadi dia kata harga printer RM429.99. Harga laptop 3 kali harga printer. Jadi kata kunci dia dekat sini. 3 kali. Jadi operasi apa ni agak-agak? Tambah tolak darab bahagi. Ya. Operasi Salah. tolak. Terang-terang dia kata perkataan kali ni. Kali ni darab lah. Darab. Dekat bawah pun dia dah buat jawapan kan, darab. Dekat bawah ada jawapan pun buat salah lagi Okey, darab. Sebab ada 3 kali. Maksudnya darab 3. Kita akan guna sifir 3. Ya, darab. Dia ni Afiq. Okey. Jadi, macam mana jalan kerja dia? Jadi, 3 darab RM429.99. Jadi, awak buat cara yang pertama gunakan bentuk lazim. Bentuk lazim saya kata saya tak nak cerita dah. Awak patut dah tahu dah semuanya Dah tahu semuanya. Cuma perbezaan dia ada tanda ringgit sebab kita buat tajuk wang dan dia ada titik yang membahagikan antara ringgit dengan sen. Titik itu je beza dia. Jadi kalau ada titik dekat atas, pastikan dekat bawah ni pun ada titik. Kalau ada ringgit, pastikan ada ringgit dekat bawah. Okey? Dan awak boleh juga menggunakan cara semak ni. Awak tambah 3 kali pun boleh juga. Semak ni awak tambah 3 kali. Kan? Tapi panjanglah jalan kerja awak. Panjanglah jalan kerja awak, dia jadi lama. Jadi buat operasi darab dan jawapan dia ialah RM1,289.97. Maksudnya harga komputer riba ialah RM1,289.97. Arsyad Dennis. Pada awal kelas tadi dia cari Arsyad ni. Okey, kita tengok yang ni pula. Soalan melibatkan jadual. Kamera. Mahal kamera berharga RM980. Beg kulit berharga. Beg kulit ni harga dia bukan RM245 Harga dia kurang RM275 daripada harga kamera. Kurang. Maksudnya kena tolak dulu. Baru dapat harga beg kulit. Jadi jangan salah sangka. Harga dia bukan RM275. Ya, dia salah taip pun awak ni Dennis tak boleh ke awak belajar je. Dia sibuk tengok orang punya. Okey. Jadi awak kena kira dulu baru dapat harga beg kulit ni. Jangan terus tambahkan je. Ibu Zarif membeli sebuah kamera dan sebuah beg kulit. Kira jumlah harga yang Ibu Zarif perlu bayar berdasarkan jadual di atas. Jadi awak kena kira dulu harga beg kulit. Jadi macam mana dia kira? Tengok bawah ni, dia tolakkan dulu. RM980 tolak RM275. Dapat RM705. Jadi sebenarnya beg kulit ni berharga RM705. Bukannya RM275 sebab kena tolak dulu. Baru kita tahu harga beg tu. Mahal nampak. RM700 lebih harga beg tu. Lagi mahal pada harga printer tadi. Okey?
Hampir-hampir dah harga kamera. Biasalah beg kulit kan. Jadi apa soalan dia? Kira jumlah harga yang Ibu Zarif perlu bayar. Jumlah. Jadi kena tambahlah pula. Jadi harga RM980 tambah RM705. Kena tambah harga kedua-dua barang ni. Ditunjukkan kepada jalan kerja yang kedua ni. RM705 tambah RM980. Jadi RM1,685 yang perlu Ibu Zarif bayar. Jadi Ibu Zarif ni banyak duit ni. Jadi RM1,650. Lepas tu dia tambah lagi bawah ni. Ibu Zarif ada RM5,000 dalam beg dia. Berapa baki wangnya selepas dia membeli sebuah kamera dan sebuah kulit di atas? Selepas dia beli barang-barang tadi, berapa duit dia tinggal? Cuba kira sekarang. Tulis jawapan dekat chat. Mula-mula dia ada RM5,000. Lepas tu dia bayar kamera dengan beg duit tadi. Beg kulit tadi. Jadi berapakah baki wang Ibu Zarif yang tinggal? Kira sekarang. Saya tak nak cakap operasi apa. Saya nak awak kira terus. Lepas tu terus type jawapan. Yang dapat jawapan, terus type. Tengok siapa yang laju. Menentang dan menewaskan. Tulis. Ashraf. Saya suruh tulis jawapan. Jawapannya berapa ringgit baki wang Ibu Zarif tadi. Dia ada RM5,000. Lepas tu dia bayar kan. Dia bayar untuk beg duit, beg kulit dengan kamera. Jadi tinggal berapa duit dia lepas bayar tu. Ada jawapan. RM4,000. Cikgu saya malas nak nombor. Tapi kena tulis. Kena buat. Jangan malas kira. Jadi saya ni main kira je ni. Arsyad, salah jawapan awak Arsyad. Jadi saya salah jawapan awak. Awak tak kira pun main tekan je. Kira, jangan tunggu jawapan kawan. Awak ada jawapan terus kira. Duit dia RM5,000, dia bayar, lepas tu ada berapa duit dia. Dia tinggal. Kat luar masih lagi hujan awak tak boleh keluar hari ni. Ramzan, awak dah buat video kriket ke belum Ramzan? Belum. Kenapa tak buat lagi? Buat sikit-sikit. Cikgu, video yang tu saya terbuang. Apa yang awak buang? Video. Yelah, kenapa awak buang? Terbuang. Nanti tengok balik dekat grup contoh-contoh dia. Saya akan up balik hari ni. Lepas ni saya up balik. Yang masuk Nelly Zulaika, dia masuk, siapa lagi boleh 3-5 gitu, saya tak perasan. Kawan-kawan awak ni yang masuk kriket ni, dia nak dapatkan sijil MSSJ, peringkat negeri. Dia orang masuk hari tu yang saya cakap hari tu. Hanya dari kelas saya 3 orang kot, 3 ke 4 orang yang buat. Kalau nak buat, boleh tanya Adam. Adam, macam mana kau buat? Kalau nak sijil, tanya Adam. Tanya Adam pula, Ramzan. Adam tak ada kena-mengena. Ya, video kriket, betul. Siapa yang masuk kriket? Dah tanya Ramzan, kena buat video apa? RM4,020 Danish. Awak ni Danish. Ya, betul. Macam mana ni? Tak buat apa? Arsyad, tak buat apa ni? Matematik kena buat. Apa pula tak buat pula matematik? Orang tengah belajar ni. Okey, saya tolong awak lah. Okey. Ibu Zarif ada RM5,000. Lepas tu dia bayar untuk beli RM1,685 ni. Jadi dia bayar operasi apa tu? Operasi tolak kan? Tolak jadi buatlah operasi tolaknya. Dia ada RM5,000.
tolak. Okey, berapa yang dia bayar tadi? RM1,685. Ha, itu yang dia bayar. Kan sekarang ni kita nak tahu baki dia berapa. Ha, maksudnya lepas bayar tu, baki dia berapa. Jadi awak kena tolak. Salah Dennis. Aduh, Dennis ni. Pak, dah tahun 3 ni. Tolak pinjam-pinjam ni. Patutnya dah cekap dah ni. Eh? Salah. Dennis dia tengok Asyad ni. Kak Ed, macam mana duit dia makin banyak Kak Ed? Dia dah bayar duit dia makin banyak. Bila kita bayar, duit kita makin sikit kan? Macam mana dia dapat jadi RM5,000 jadi RM6,000? Awak tambah Ashraf, kira balik Ashraf. Kan ada pinjam. Ingat, pinjam. Sifar tolak 5, tak boleh. Ini awak mentam ni Ashraf ni. Dia tak pinjam pun. Dennis dia main-main. Lepas tu dia tiru Arsyad, saya tahu. Arsyad type, dia type. Dia tak kira pun. Sebab tu nak jawapan dengan Arsyad sama. Dia dua orang ni pakat ni. Kira betul-betul. Pat, siapa yang dah ada jawapan ni? Masih menunggu ni. Otak awak dah perlahan ni. Cuti seminggu dah perlahan dah semua. Tak payah tunggu kawan. Siapa dah ada jawapan, terus type. Dia orang rapat nanti gua. Itulah. RM3,425. Masih lagi salah. Sekejap. Masih lagi salah. Betul-betul kira. Ada satu jalan kerja Naufal. Cek Naufal. Ada satu dekat situ yang awak salah kira tu Naufal. Syafiq Imran, RM3,315. Ya, betul. Jawapan Syafiq Imran tu yang betul. Jaga-jaga bila pinjam. RM3,315. Sebab ini banyak pinjam ni. Dennis tengok dia type. Saya tahu dah. Dennis dia akan follow. Awak kira tak Dennis? Awak jangan. Saya nampak dekat kamera tu Dennis. Okey. Tengok kat sini Sifar tolak 5 tak boleh. Dia nak pinjam sebelah. Tapi sebelah pun Sifar tak boleh juga. Dia pinjam lagi sebelah Kalau awak lihat Sifar ni dia nak pinjam sebelah tak ada. Sifar juga. Dia nak pinjam sebelah pun tak ada. Sifar juga. Jadi kena pinjam dengan 5. Kena pinjam dengan 5. Okey. Jadi 5 ni tinggal 4. Sifar ni jadi 10. Tapi 10 ni dia bagi pinjam sebelah juga. 10 jadi 9. Sebelah ni jadi 10. Dia bagi pinjam dekat orang yang pertama. 10 jadi 9. Yang ni jadi 10. Okey. Boleh kita tolakkan 10 tolak 5, 5. 9 tolak 8, 1. 9 tolak 6, 3. 4 tolak 1, 3. Ringgit. Okey. Dah dapat jawapan dia. Jadi ingat, pinjam-pinjam ni. Jangan tersalah pinjam. Terutamanya yang sifar-sifar ni. Kalau banyak sifar maksudnya ada jadi 9, 9, 9, 9. Okey. Jadi tolong hati-hati bila mengira. Okey. Jadi saya bagi panduan dekat awak lah. Bila ada melibatkan sifar bila ada melibatkan sifar, ni saya punya petua petua untuk kira cepat. Okey. Macam sini
Okey, yang pertama kan, awak kena tahu sifar tolak 5 tak boleh. Ramai tadi ada seorang dapat jawab RM4,685 kan. Maksudnya dia tolak juga sifar tolak 5, 5, sifar tolak 8, 8. Dah banyak kali ulang dah. Mikrofon. Okay. Dia cuba tolak juga. Sedangkan tak boleh. Kecil tolak besar tak boleh. Beberapa kalilah saya ulang. Kecil tolak besar tak boleh. Sifar tolak 6 tak boleh. Bukannya sifar tolak 6, 6. Tak boleh. Kena pinjam. Okay. Kalau melibatkan sifar. Contohnya sifar tolak 5 ni tak boleh. Jadi awak tengok kawan dia. Kalau kawan kat sebelah dia ialah sifar. Okay, awak terus potong jadikan dia 9. Okey? Lepas tu tengok kawan dia. Sebelah dia sifar lagi. Terus potong jadikan 9. Lepas tu kawan sebelah dia ni mesti kurang 1. Macam tu. Yang ni macam biasalah. Sifar ni jadi 10. Baru boleh tolak. Okay? Baik, contoh lagi. Saya bagi contoh. Ni saya tak pakai. Saya tak gunakan wang. Katalah 305 tolak 127. Ini contoh lagi satu. Okey, 5 tolak 7 tak boleh. 5 tolak 7 tak boleh. Tengok kawan ni sifar. Jadi sifar ni terus jadi 9. 5 tolak 7 tak boleh. Kawan sebelah sifar terus jadi 9. Kawan sebelah dia terus kurang 2. Kurang 1. Jadi 15 lah. Macam biasa. Itu petua dia. Kalau tak boleh tolak, kalau kawan sebelah dia sifar terus jadi 9, kawan sebelah dia terus kurang 1. Jadi kalau sifar banyak, katalah awak buat soalan tahun 6. Ni soalan tahun 6. Contohnya, sejuta. Kan? Tolak. Katalah tolak 3. Sejuta tolak 3. Kan? Nampak macam senang kan? Tapi bila kira, pening awak. Mesti ada jawapannya sejuta 3 nanti. Okay, kalau kita guna kaedah tadi, sifar tolak 3 tak boleh. Jadi ini semua jadi 9. 9, 9, 9, 9, 9. Ini kosong. Yang ni jadi 10. Okay. Jadi 10 tolak 3, 7. 7. Yang lain, 9, 9, 9, 9, 9. Jadi sejuta tolak 3, 999,997. Okay. Jadi ini kaedah untuk cepat dalam melibatkan sifar. Ini untuk mempercepatkan kiraan awak lah. Okay, kalau awak tak faham, mainkan video ini beberapa kali. Bila saya up video dekat YouTube, saya akan sentiasa pantau. Saya tengok berapa orang yang view video saya tu. Berapa orang yang view video saya. Contohnya sekarang ni ada 28 orang, 27 orang yang masuk kan. So saya expect yang tak masuk kelas ni ada dalam 13 orang, 14 orang tak masuk kelas. Jadi saya expect sepatutnya dekat YouTube tu ada 14 orang yang tengok. Tapi kadang-kadang bila saya buka YouTube tu tengok 3 orang je yang tengok video tu. Maksudnya yang lain dia buat apa? Dia tak belajar. Jadi saya boleh tangkap kalau awak belajar ke tak belajar. Dia tak masuk kelas. Lepas tu video pun dia tak tonton. Walaupun dah seminggu kelas tu, tapi dia tak tonton. Maksudnya dia tak belajar lah dalam seminggu tu. Ataupun awak pun dah tak faham, awak tak tengok balik video. Padahal ada video. Boleh je ulang kaji kalau awak tak faham. Tapi awak tak buat. Itu yang jadi bila keluar balik soalan, kan, tak boleh nak jawab. Alright? Tak apalah. Okay, kita terus kepada latihan. Muka surat 23. Okay, semua tengok muka surat 23. Wang simpanan Zara. Ni nanti saya nak awak buat dan awak kira. Wang simpanan Zara. RM369.80. Kalau kita fahamkan cerita ni, maksudnya simpanan dia. Duit yang dia ada.
tak kisahlah dalam dompet ke, dalam bank ke, jadi Zara ada RM369.80. Wang simpanan Aisyah, ni orang yang kedua pula, RM151.10 kurang daripada Zara. Berapakah wang simpanan Aisyah? Sekarang ni, wang Aisyah dia tak cakap berapa, tapi dia cakap RM154.10 kurang daripada. Jadi, berapakah wang simpanan Aisyah? Okay, yang pertama, ini operasi apa? Tambah, tolak, darab atau bahagi? Tambah. Operasi apa? Tolak. Kata kunci dekat sini, kurang daripada. Ini adalah tolak, kurang. Kurang. Jadi kurang daripada tolak. Jadi tolak sekarang. Kira berapa? Dan type dekat chat. Lain tak okey. Tak apa. Main-main je dia sini. Okey. Dah ada jawapan? Operasi tolak RM369.80 dengan RM154.10. Jangan tiru ya. Jangan tiru, buat sendiri Okay, Daniel Ryan. Dia pertama sekali yang keluar jawapan. RM215.70. Okay, ada orang lain nak bagi jawapan? Sebab ini senang tak ada pinjam. Kalau perasan dia tak ada pinjam-pinjam pun, dia semua cukup. Kan? Cukup jari awak untuk mengira. RM215.70. Okay, bagus. Jadi yang cuba. Saya ada perasan. Takutlah muka saya tak keluar. Okay. Ada lagi nak cuba? Harap-harap awak mengira sendiri. Jadi betul. Jawapannya ialah RM215.70. Dan macam saya kata tadilah, soalan ini tak perlu pinjam. Jadi itu adalah wang simpanan Aisyah. Okey. Jadi Zara ada RM369.80, Aisyah ada RM150.10 kurang. Maksudnya kena tolak dulu. Baru dah dapat. Aisyah tak ada ringgit. Ringgit tak tulis tu. Jangan lupa tulis tanda ringgit. Baik, tengok yang B pula. Ayah membelanjakan RM4,944 untuk membeli 5 buah pengap pendingin hawa yang sama jenis. Hitung harga sebuah pendingin hawa itu. Aircon. Dia beli 5 buah aircon dengan harga RM4,944. Maksudnya dia bayar RM4,944, dapat 5 aircon. Dapat 5 Jadi harga sebuah aircon tu macam mana nak kira? Alamak, lajulah Ashraf. Okey. Maksudnya nak dapatkan sebuah aircon kena bahagi. Kena bahagi. Jadi RM4,944 bahagi 5. Bahagi 5. Lah lembab. Tak apa. Nanti awak tengok ni. Awak tengok video Okey, sekarang ni kira.
RM4,944 bahagi 5. Gunakan kaedah bahagi panjang. Saya bagi masa sikit. RM4,944 bahagi 5. Pandai Ashraf, Ashraf nampak ini operasi bahagi. Sebab kita kalau bahagi maksudnya setiap unit tu kita tahu berapa harga dia. Cara jawapan, jangan guna kalkulator. Kalkulator tu kita gunakan untuk menyemak. Untuk menyemak boleh. Untuk mengira dulu, lepas tu semak. Okey, RM98 bagi 404. Takkan banyak sangat, baki je 400 tu. Dennis, takkan aircon tu harga dia RM98? Murahnya. Aircon harga RM98. RM100 je harga aircon tu. Saya nak beli banyak Nak pasang dekat setiap bilik. Kan? Dalam toilet pun pasang aircon. Sebab murah. Mesti ada salah kira. Takkan murah sangat kan? RM98. Tak pandai guna kalkulator, tak apa. Tak pandai tak apa. Kita guna cara menulis, mengira. Pakai otak, jangan guna kalkulator. Ashraf. Kenapa ada titik 8 je? Ada satu angka je lepas titik tu. Kenapa Ashraf? Syafiq Imran. RM9,850. Harga sebuah aircon tu RM9,000. Tapi ayah dia bayar RM4,000 je dapat 5. Kan? Ayah dia bayar RM4,000 dapat 5. Tapi awak kira satu dah RM9,000. Takkan harga satu dah mahal? Bila dapat jawapan, awak tengok jawapan awak tu sama ada munasabah, logik ataupun tidak dengan cerita ni. Kan? Kita boleh anggar sebenarnya. Harga dia lebih kurang RM1,000 juga sebenarnya. Harga dia lebih kurang. Kan? Macam Ashraf dapat jawapan RM984. Lepas tu ada titik 8. 8 tu saya confuse. 8 apa? 8 sen. Takkan 8 sen. Awak mesti terkurang satu nombor ni Ashraf. Jadi harga kau RM4,944. Jadi kalau soalan bahagi, awak biasakan letak sen dekat belakang. Letak sen dekat belakang. Alamak tengoknya. Bahagi panjang. Bahagi 5. Bahagi 5. Maksudnya sifir 5. Mudah ni sifir 5 ni. Siti Kashina dapat jawapan. Ashraf dah betulkan jawapan dia. Okay. Alright. Jadi macam mana cara dia? Okay, tanda ringgit. Ringgit ni jangan lupa. Kalau takut lupa, awak tulis siap-siap. Okay. Okay, 5. Sifir 5. 5 darab berapa? 4. Tak ada. Sifar. 5 darab sifar. Yang ni saya tak nak tunjuk dah cara macam mana. Kita dah belajar banyak kali. Turun 9.
Okey, dalam CV5 ada 49. Tak ada. Yang ada ialah 45. Iaitu 5 darab 9. 45. Okey, tolakkan. 9 tolak 5. 4. 4 tolak 4. Sifar. Turun 4 pula. Okey, dalam CV5 ada 44. Tak ada. Yang ada 40. Iaitu 5 darab 8. 5 darab 8, 40. Tolakkan lagi. 4. Turun lagi 4. Sama juga 44. 5 darab 8. 40. Tolakkan lagi. 4. Turun sifar. Dalam sifar 5 ada 40. 5 darab 8. 40. Tak ada sifar. Ni pun sifar juga. Turun sifar yang terakhir. Iaitu sifar. Tak muat pula. Alright. Jadi sifar, 5 darab sifar lah. Depannya ada sifar. Sifar. Tolak sifar. Sifar. Habis. Lepas tu titik jangan lupa. Okey. Itu dah dapat jawapan RM988.80. Kepada yang dapat jawab tu. Arsyad titik. Titik tak ada tu Arsyad. Awak lupa titik. Itu yang jadi sampai 98,000 tu. Aircon harga 98,000. RM100,000. Mahalnya aircon dia. Di RM988.80. Alright. Jadi operasi bahagi ni saya dah tak nak tunjuk dah. Sebab saya kata sepatutnya awak dah boleh buat sendiri tanpa bantuan. Okey. Jadi kita teruskan dengan kerja rumah. Muka surat 88. Bermula dengan muka surat 88. Reka cerita ni tandakan. Hanya lengkapkan kotak kosong yang bagi atas ni. Kan? Tapi yang bawah ni, awak kena reka cerita sendiri. Boleh tiru cerita dalam buku teks tu. Tak ada masalah. Tapi awak ubah-ubah sikit ikut cerita dia. Macam cerita ni ada pegang cek. Ada 4 orang murid kan. Mesti cek ni dia bahagi-bahagikan kepada 4 orang ni. Supaya semua dapat nilai yang sama. Kan? Yang ni pula 2 set sofa. Perbezaan dia. Ni perbezaan harga. Dia mesti guna perkataan beza. Dia mesti guna perkataan beza. Untuk soalan A ni. Mesti dalam cerita awak ada perkataan beza atau perbezaan. Okey? Yang bawah ni mesti ada perkataan bahagi. Kan? Sebab operasi bahagi kan? Operasi bahagi. Mesti ada bahagi, ada perkataan sama banyak. Mesti bahagi sama banyak. Dalam cerita awak lah. Saya bagi kata kunci je. Okey, kemudian muka surat 89. Okey. Baca soalan, tulis ayat matematik dia, ikut operasi. Lepas tu buat bentuk lazim kat sini. Dapat jawapan, tulis jawapan dekat ruang kat sini. Ini benda biasa. Sama juga, buat ayat matematik dia, kira dalam ni, dapat jawapan, tulis dekat bawah. Sampai muka surat 90. 90. Lepas tu satu lagi yang akhir muka surat 91. Ini semua untuk latihan dekat rumah lah. Okey. Jadi muka surat 88, 89, 90 dan 91. 4 muka surat. Dah tandakan belum? Dah. Okey, kalau dah, itu saja kelas kita untuk hari ini. Terima Muka kasih. surat berapa? Alamak, aduh, ada yang tinggal. Muka surat 88, 89, 90, 91. Sekejap saya type
Okey, itu saja untuk hari ini. Siapkan kerja awak. Saya dah check itu kerja rumah dekat yang minggu lepas, baru 15 orang yang hantar. Kan baru 15 orang. Awak ada seminggu tapi yang hantar 15 orang je. Alright? Tapi tolong siapkan kerja rumah. Awak banyak masa. Okay, kita jumpa minggu hadapan insya-Allah secara online juga. Jaga diri awak baik-baik, jaga kesihatan awak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, bye semua. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Sama. Tak banyak pun Ashraf, 40 surat je. Waalaikumsalam. Okay, bye Syafar, bye Ashraf.